maka kerjanya kosong, 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 tak ada pahala tuan-tuan. Apa kita niat? Ya Allah, aku kerja di kaunter ni, kaunter lesen, pak cik mak main buat lesen, memudahkan urusan pak cik mak nak merempit kematian mereka, kan? Urusan memudahkan urusan parking dah, memudahkan urusan lesen orang. Maka ini antara kerjaya yang paling mudah nak dapat pahala sunnah Nabi, memudahkan urusan orang lain. Tapi sayang tuan-tuan, saya jumpa, susahlah nak jumpa manusia yang bila pergi kaunter ni yang manis muka, yang boleh senyum kat kita, yang boleh jawab elok-elok. Kan kita dah kata minta borang, cik, ambil lah tu. Tak nak buat tu. Punya, kan? Apa masalahnya pak cik? Okey, borang ke? Minta maaf habis no. Jawab elok-elok. Inilah antara, saya rasa, nilai moral akhlak masyarakat kita hari ni yang terutamanya. Minta maaf lah siapa-siapa yang ada di kaunter ni nak kena pesan sikit. Kita niatkan, ya Allah, kan, satu, selain daripada menghadiahkan senyuman manis, niat untuk memudahkan urusan pak cik ataupun siapa-siapa yang urusan dengan kita di kaunter. Esok-esok anak nak masuk universiti, esok cucu nak kahwin, insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan kita. Itu yang saya rasa nilai yang masih kurang dalam masyarakat kita. Okey, sebut pasal parking tadi, saya nak kongsi tuan-tuan satu lagi zikir untuk memudah parking. Okey, dalam album saya tak bawa malam ni, saya minta maaf sebab album dah habis stok. Biasanya ceramah-ceramah saya bawa CD zikir. Yang dalam tu ada doa memudahkan urusan parking. Kan? Tak pernah orang buat doa memudahkan urusan parking. Jadi saya nak, lepas ni tak apa, lepas ni mungkin kena buat program lain. Sampai stok baru nanti saya bawa CD, mungkin bila-bila nanti tuan-tuan boleh dapatkan dalam album zikir saya yang biasa dia di Astro Oasis. Dalam tu ada doa memudahkan urusan, termasuk urusan parking. Malam ni saya nak kongsikan tuan-tuan. Tadi saya kongsikan doa Umar, Khalifah Umar, dan sekarang saya nak kongsikan satu zikir mudah untuk memudahkan bukan sekadar urusan parking, apa-apa urusan lah, urusan kaunter, urusan-urusan yang boleh tension. Boleh tuan-tuan? Okey, tuan-tuan ikut saya. Ya kafi, ya kafi, ya kafi. Boleh? Mudah je. Ya kafi, ya kafi, ya kafifu, ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafifu, ya kafi. Allah yang mencukupkan, Allah yang memudahkan urusan. Tuan-tuan amalkan zikir ini. Yang ni saya sedang amalkan. Saya pergi mana-mana pun, anak saya yang darjah 1 yang kecil tu, budak-budak ni kadang dia tak ada dosa. Bila tak ada dosa, dia dengan Allah tanpa hijab. Anak doa, confirm Allah terima. Kita kena yakin. Jadi bila pergi mana pun, bila tuan-tuan berada dalam kesulitan, minta tolong anak doa. Muhammad, doa saat ni kita cari parking tak jumpa ni. Muhammad, doa saat ni kita nak beli barang tak jumpa lagi. Muhammad, doa saat, ajak anak macam tu. Anak akan melafazkan, insya-Allah dimakbulkan Allah. Nak ceritanya, anak menjadi urusan memudahkan pula. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dapat tadi zikir tadi okay, zikir ya kafi. Golongan yang ketiga. Yang ketiga, kata iblis, pemuda yang bertakwa di jalan Allah. Lelaki-lelaki syabab-syabab, lelaki-lelaki remaja, fitian-fitian. Pemuda-pemuda yang bertakwa, yang maintain di jalan Allah, yang hatinya terikat dengan masjid. Termasuk abang-abang cameraman kat depan ni. Terharu tak Ustaz sebut nama? Terharu kan? Masya-Allah. Mesti nak belanja Ustaz makan lagi kan? Terima kasih. Pemuda-pemuda yang bertakwa. Yang ayat tadi jangan off record masuk Pemuda-pemuda yang bertakwa, kata iblis, termasuk 7 golongan yang dibenci oleh iblis, yang Nabi dan Allah suka. So abang cameraman ni Nabi suka lah. Suka tak? Suka kan? Ustaz pun suka. Sebab ambil gambar Ustaz. Kasih peace. Okey. Jadi nak ceritanya, pemuda yang bertakwa di jalan Allah, maka dibenci oleh iblis. Maka mana-mana anak-anak muda yang hatinya terikat dengan Allah, hatinya terikat dengan masjid, hatinya terikat dengan taman-taman surga macam ni, maka dia termasuk dalam golongan yang ketiga yang dibenci oleh iblis. Yang keempat, kata iblis, aku tak suka, aku benci golongan yang keempat, iaitu aliman, orang alim, ulama, aliman, orang yang alim. Sebab apa? Sebab depa ni pun al-ulama warasatul anbiya. Depa ni yang meneruskan kerja-kerja dakwah Nabi. Saya tak suka. Ustaz Maneh lagi tak suka. Kan? Dia main ceramah pula Kampung Berapik ni. Aku baru nak 2 dah depa suruh pergi berjalan malam ni di Pantai Merdeka.
tiba-tiba dia main ceramah pula malam ni, tak jadi buat maksiat, depa hanya buat pahala dekat masjid, maka iblis tak suka. Semua penceramah, semua pendakwah, kita semualah, mana-mana orang alim, kata iblis, aku tak suka. Sebab disebab mereka lah ada hati dan ada mata yang bisa menangis di malam hari. Disebabkan orang alim lah ada manusia yang boleh bertaubat kepada Allah. Disebabkan orang alim lah ada orang jahat yang boleh berubah menjadi baik. Ada sebabkan orang alim lah ada artis yang dulu tak pakai tudung boleh pakai tudung. Disebabkan orang alim lah orang yang jauh kembali dekat pada Allah. Maka kata iblis, aku sangat benci orang yang keempat yang bernama orang alim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seterusnya, golongan yang kelima, kata Nabi, kata iblis, golongan yang paling aku tak suka, kata iblis, adalah orang yang selalu bersuci, orang yang selalu berwuduk. Maka ini pun tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan jawab dalam hati, berapa orang yang sebelum, yang masih bekerja lah, berapa orang yang sebelum keluar rumah pergi kerja, yang ambil wuduk? Berapa orang yang di tempat kerja bila wuduk terbatal, pergi toilet perbaharui wuduk? Berapa orang yang mak dan ayah boleh pesan dekat anak, abang nak pergi sekolah dah ke? Ambil wuduk tak lagi? Sebab apa? Sebab iblis dah sebut orang yang selalu berwuduk in whatever situation and condition, dalam apa jua situasi dan keadaan, maka dia termasuk golongan orang yang iblis tak suka. Sama juga macam tuan-tuan dengar ceramah malam ni, tiba-tiba terbatal wuduk, mungkin nak rehat sat, pergi ambil wuduk, kekalkan balik kembali. Sama juga tuan-tuan, macam jadikan kita sebagai satu amalan. Macam tuan-tuan lah, kita keluar pergi kerja, macam tak pakai jam ataupun tak pakai tali pinggang. Apa tuan-tuan rasa? Tak selesa kan? Tak sempurna, rasa macam something wrong somewhere. Wuduk pun macam tu tuan-tuan. Kalau boleh sampai tahap macam tu, awak pasal kerja tak menjadi, mengaji tak faham, belajar tak faham, pasal apa? Hati tak tenteram, rupanya tak ambil wuduk. Maka tuan-tuan, saya nak cadangkan, saya nak sarankan kepada diri saya, insya-Allah sama-sama kita jadikan wuduk ni sebagai apa? Sebagai aktiviti wajib, walaupun dia sunat. Bila habisnya teringat nak pergi wuduk, sampailah kita dah terbiasa, seolah-olah macam tak pakai tali pinggang dan tak pakai jam. Kita rasa tak selesa. Okey. Satu lagi tuan-tuan, itulah mungkin antara punca kenapa berlakunya kadang aksiden ataupun pergaduhan di atas jalan raya. Okey, yang duk berkelahi, yang maki hang aku ni. Sebab apa? Sebab berapa orang yang boleh sebelum drive, sebelum ride, sebelum naik motor, sebelum naik basikal, berapa orang yang akan ambil wuduk sebelum memandu dan menunggang. Sebab itulah terkadang bila kita naik, kita bawa kereta sampai traffic light lagi kan, traffic light, jumpa orang horn ke, orang potong ke, traffic light warna merah ke, hati ni cepat bengkak, cepat panas. Orang potong cepat nak marah. Sebab apa tuan-tuan? Bila cepat nak marah, confirm mulut cepat nak maki. Rupanya kita tidak berada dalam keadaan wuduk. Mungkin ini kelemahan kita pun. Ramai orang yang suka bergaduh di jalan raya, maki polis dan seumpamanya, sebab kita jarang memandu dalam keadaan wuduk. Sedangkan iblis kata, wuduk ni umpama api bagi aku. Siapa yang ada wuduk, I cannot, saya tak boleh berjalan dekat orang yang berwuduk. Saya tak boleh goda, saya tak boleh hasut, saya tak boleh pujuk. Maka selama ni kita membiarkan diri kita dipujuk dan dihasut. Sebab itulah ramai orang yang suka maki hamun di atas jalan raya. Bila tak kena silap sikit je, tercuit sikit, terberatur sikit, terpotong sikit, orang potong, traffic light lama sikit, warna merah, rasa bengkak semacam. Sebab hati membara, sebab tidak dibasahi dengan air wuduk. Maka ini golongan kelima yang iblis kata dia tak suka. Maka kita kena pelan-pelan jadikan kita masuk golongan yang orang yang berwuduk, minat tawabin wal mutatahhirin, golongan orang yang sentiasa bertaubat dan orang yang sentiasa bersuci, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seterusnya golongan yang keenam, kata iblis, golongan yang aku tak suka, golongan yang aku benci, kata iblis, golongan fakir, miskin tetapi sabar.
fasbir innallaha ma'as sabirin. Allahumma ja'alni minas sabirin. Antara doa yang Nabi ajar, Allahumma ja'alni minas sabirin, Allahumma ja'alni min ibadikas sabirin. Jadikanlah aku golongan hamba yang bersabar. Bersabar di atas jalan raya, bersabar waktu cari parking, bersabar waktu mendidik dan membesarkan anak, bersabar dalam menguruskan rumah tangga, bersabar dalam berkahwin, bersabar dalam berjemaah, bersabar di tempat kerja, bersabar waktu belajar, bersabar dalam setiap situasi. Maka tuan-tuan, golongan yang keenam ni Nabi Iblis kata fakir ataupun golongan orang yang sentiasa bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang terakhir saya nak kongsikan tuan, golongan yang ketujuh. Kata Iblis, golongan manusia yang paling aku benci, kata Iblis, iaitulah golongan orang kaya yang bersyukur. Saya sebut pasal orang kaya yang bersyukur ni tuan-tuan, saya teringat, tuan-tuan ingat seorang manusia hamba Allah namanya Tan Sri Syed Muhammad Al-Bukhari. Saya rasa benda ni benda baik, jadi saya kena sebut namanya. Kalau benda yang tak apa elok, kita rahsiakan identitinya. Tapi sebabkan benda ni benda yang soleh, benda yang baik, maka saya sebut namanya, iaitu Tan Sri Syed Muhammad Al-Bukhari, lelaki Melayu, the only one, satu-satunya lelaki Islam yang kenal Allah dan Muhammad, yang paling kaya di Malaysia, mungkin juga di Asia Tenggara. Tuan-tuan kenal kan pengurusi Yayasan Al-Bukhari tu yang bernama Tan Sri Syed Muhammad Al-Bukhari. Nak ceritanya, waktu saya kampung di Kuala Nerang. Tadi tak sempat nak ta'aruf, tak apa, kita ta'aruf kalau saya sempat. Kampung saya asal di Kuala Nerang. Di Kuala Nerang tempat saya tuan, Syed Muhammad Al-Bukhari ni ada kampung, dia ada dulunya ada 23 biji kilang, termasuk kilang gula Padang Terak. Siapa yang pernah duduk, pernah tahu tempat tu? Tahu no? Itulah tempat saya membesar di Lelang Tebu. Sebab tu jadi ustaz mana? Rupanya ustaz beranak dalam celah Lelang Tebu. Siapa nak jadi anak dia mana? Pergi beranak. Waktu nak beranak tu, abang cepat abang Lelang Tebu. Kan beranak Lelang Tebu, barulah anak dia jadi mana? Jadi cerita dia, Syed Muhammad Al-Bukhari ni, kilang gula yang tempat ayah saya bekerja dulu, kilang gula Padang Terak. Saya tak pasti tuan-tuan makan gula mana kan, gula perai kan, gula mana. Kalau tuan-tuan perasan dekat salah satu gula tu dia ada tulis GPT, gula Padang Terak. Itulah alamat rumah saya. Pergi cari gula sekali lagi, nak hantar surat, nak jemput ceramah, pergi cari gula, dapatlah alamat ustaz. Okey, nak ceritanya, Tan Sri Syed Muhammad Al-Bukhari ni, yang dikatakan satu-satunya golongan ni, orang kaya yang bersyukur ni, yang masuk dalam hadis yang disebutkan ni, dia taja dan sponsor semua ahli jemaah AJK masjid yang dah masuk zon-zon kritikal ni, golongan berusia emas ni 50-60 tahun yang dah jalan tak apa nak larat ni, yang tak pernah pergi haji lagi, dia sponsor seluruh masjid yang ada di sekitar Korea Padang Terak waktu saya sekolah menengah pada ketika itu. Dan waktu majlis penyerahan sumbangan ni, dia turun sendiri dengan hanya pakai kain pelekat saja di Masjid At-Tarmizi, kampung Padang Cenderai, Kuala Nerang, tempat saya membesar dulu. Nak ceritanya, Masya Allah, inilah antara manusia yang sangat low profile, golongan orang kaya yang bersyukur, yang kita kena doa istimewa dekat dia. Sebab ada manusia macam ni lah, maka Islam berkembang. Sebab ada manusia yang orang kaya yang bersyukur ni lah, maka Islam terbangun. Disebabkan ada manusia macam ni lah, golongan-golongan miskin terbantu. Maka nak ceritanya tuan-tuan, golongan orang kaya yang bersyukur ni, kita kena hafal namanya, doa bagi panjang umur supaya rezeki yang Allah bagi kat dia, kita pun dapat tempias. Bukan nak tumpang saham, tetapi dapat bantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Maka ini saya rasa antara, saya tak pernah jumpa lagi manusia yang seumpama, sehebat Tan Sri Syed Muhammad Al-Bukhari. Tapi dalam paper, dalam TV sangat-sangat jarang disebut namanya. Sebab dia tak mau sebarang, mungkin tak mau sebarang publicity. Sebab kadang orang kaya ni bila bagi mood check tu kan, bersalam tu, grip kuat-kuat tu, semua nak masuk paper. Tapi Tan Sri Muhammad Al-Bukhari ni tak pernah pun dia ambil gambar salam dan masuk dalam paper ataupun sebarang media-media sosial. Mungkin nak menggambarkan betapa nak buat benda baik ni kena sembunyi. Umpama tangan kiri bagi, tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Maka golongan inilah termasuk golongan orang kaya yang bersyukur yang Nabi sebut, yang Iblis sebut
dia sangat tak suka. Sebut tentang orang kaya ni tuan-tuan. Satu lagi kisah sebelum saya berakhir. Suatu hari ada sepasang suami isteri yang sangat kaya. Dia pun ni tak ada anak. Satu hari suaminya balik, isterinya sediakan makanan. Mereka duduk di luar balkoni, rumah ni. Si isteri ni menghidangkan, melayan suami. Orang kaya ni tengah makan bersama, tiba-tiba di depan gate lalulah sepasang suami isteri yang sangat miskin. Naik basikal tua. Oh, basikal tua, dikayuh oleh sepasang suami isteri yang agak comot, agak lusuh pakaian. Lalu depan rumah orang kaya tadi. Tiba-tiba si isteri yang kaya tadi ternampak sepasang suami isteri yang miskin tadi, orang tua tadi naik basikal tua lalu depan rumah dia. Tiba-tiba dia kata dekat suami dia. Isteri yang kaya berkata kepada suaminya, Bang, cik tengok. Tengok pasangan pakcik dengan pakcik tua yang lalu depan rumah kita ni, depa ni nampak sangat miskin, nampak sangat lusuh pakaian. Tetapi ayang dapat rasakan di wajahnya sangat terpancar kebahagiaan. Mereka sangat bahagia walaupun miskin. Tapi kita bang, walaupun rumah besar, walaupun segala-galanya ada dalam rumah kita ni, tetapi tidur kita setiap malam tak pernah lena. Sebab apa? Sebab bila tidur je duk fikir barang kemas dalam almari bilik belakang, tidur je duk fikir duit dalam almari tingkat atas, tidur tak pernah nyenyak dan tak pernah lena. Sedangkan tilam dan bantal kita lebih mahal daripada pakcik tadi di rumah dia. Sedangkan pakcik tadi tidur beralaskan lengan dan tangan, tapi tidur lena. Insya-Allah. Nak ceritanya tuan-tuan, kita boleh membeli tilam dan bantal yang nyenyak, yang mahal, tapi kita tak mampu membeli tidur yang lena. Kita mampu membeli makanan yang sedap, tapi kita tak mampu membeli selera makan. Kita mampu membeli rumah yang besar, tapi kita tak mampu membeli kebahagiaan. Kita mampu mengahwini isteri yang cantik, yang mas kahwin tinggi, yang tip top, first class, marvelous, tapi kita tak mampu membeli kecantikan akhlak isteri. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, maka rupanya inilah antara yang iblis sebut ni, golongan rupanya kebahagiaan tidak dapat diukur berdasarkan fizikal yang kita ada. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka inilah antara 7 golongan manusia yang iblis sebut dia sangat benci, sangat tak suka, dan kita kena usaha sebaik mungkin supaya kita pun termasuk dalam golongan orang yang iblis benci. Dan otomatik siapa yang iblis benci, maka dia termasuk dalam golongan yang Allah dan Nabi suka. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum saya meninggalkan tuan-tuan, sama juga sekali lagi saya nak ingatkan tuan-tuan dan ingatkan diri saya. Tadi di awal tadi saya sebut tentang orang masjid. Tuan-tuan dan perempuan, pentingnya AJK masjid ni, kalau boleh tuan-tuan, kita kena sayang lebih. Ini saranan dan pesanan peribadi saya dekat tuan-tuan. Sama-sama kita lah. Okay? Orang masjid ni tuan-tuan, kita kena sayang lebih. Sebab macam saya sebut di awal tadi lah, disebabkan mereka lah program ni, program masjid hidup. Disebabkan orang-orang masjid ni, maka masjid sentiasa imarah. Maka kalau boleh orang masjid ni kena layan tip-top. Orang masjid ni kalau boleh kena selalu ajak makan nasi di rumah, kan? Orang masjid ni kena jangan buat lebih kurang. Anak dia kahwin, kita kena utamakan, pergi tolong dan seumpama. Sebab orang masjid ni Allah bagi dia satu aura. Siapa yang rapat dengan AJK masjid, orang masjid yang hebat, dia bukan nak mengampu, nak mengimpas orang masjid, tapi Allah pun memuliakan orang yang menjaga rumah Allah. Maka kita, Allah dah muliakan, siapa kita untuk menghina mereka? Maksud saya kena sebut benda ni supaya tuan-tuan kena doa. Ya Allah, Ustaz Zul kan pengerusi, ya Allah ya Tuanku, panjangkanlah usia Ustaz Zul dan kuncu-kuncunya bersama sahabat-sahabatnya, supaya mereka boleh buat program lagi untuk kami. Ya Allah, ya Allah, tambahkanlah rezekinya, ya Allah, tambahkanlah jodohnya, ya Allah. Saya Ustaz Zul, amin semacam apa? Saja nak test kan, boleh tahan Ustaz Zul. Melawak je Ustaz no. Tak apa, kalau dapat tu maksudnya itu rezeki. InsyaAllah. Jadi ini antara benda saya rasa yang kekuatan yang kita nak bangunkan kembali, insyaAllah. Tuan-tuan, saya rasa sekadar itu yang saya dapat kongsikan. Boleh kan?
Cuba kena InsyaAllah sebagai sentuhan sulung pertuan malam ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya dan Allah ampunkan dosa tuan-tuan InsyaAllah. Tuan-tuan, yang tadi yang terakhir, ini yang penghabisan. Sagi yang last, baru yang kesudahan. Panjang lagi lah. Okey, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, sewaktu Malaysia diuji dengan MH370, sampai sekarang belum terjawab, kan? Okay, apa pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan? Tiba-tiba saya teringat benda ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh balik cerita dekat anak. Bila Allah uji MH370, sampai sekarang unanswered, undetected, tidak terjawab dan tak dapat dikesan, walaupun Malaysia dah isytiharkan meninggal. Okey, nak ceritanya tuan-tuan, apa bila berlaku kejadian ni tuan-tuan, ini bukan saya nak cerita ada kat mana, saya pun tak tahu. Nak ceritanya tuan-tuan, bila berlaku kejadian MH370 ni, rupanya pengajaran yang kita boleh ambil berlaku disebabkan pesawat terputus hubungan. Ini ada kaitan dengan AJK Masjid tadi. Tuan-tuan dengar elok. Apa kaitan dengan program kita malam ni? 370 sama juga MH17 pun baru ni, yang terbaru German Wing, kan, yang terhempas baru ni di Banjaran Alps, Perancis. Pesawat akan berkecai atau jatuh atau hilang disebabkan terputus hubungan dengan pusat menara kawalan di airport, di lapangan terbang. Okey, bila terputus, maka itulah jadinya. Kita tak tahu di mana dia. Mungkin daratan, lautan, jadi tak tahulah di mana-mana. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Maka itulah umpama siapa yang pesawat kalau terputus hubungan dengan pusat menara kawalan, maka dia takkan dapat dikesan duduk di mana-mana. Manusia tuan-tuan, kalau tak dapat dikesan, kalau terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terputus dengan orang masjid, terputus silaturahim dengan jiran, terputus dengan program-program ilmu taman syurga, terputus dengan masjid, terputus hubungan dengan benda-benda baik, maka kita pun akan jadi macam 370. Sama juga kita pesan ke anak, siapa yang tak ikut ayah pergi kuliah maghrib, siapa yang tak ikut solat jemaah, siapa yang tak mau sembahyang, maka dia sengaja memutuskan hubungan dia dengan antara hamba dan pencipta. Siapa yang terputus hubungan, maka jadilah macam MH370. Maka itu kita kena sebut tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Allah suruh kita mengucap, itulah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itulah kalimah syahadah, radar hubungan antara hamba dengan pencipta. Satu. Yang kedua, lepas hubungan radar, maka kita semayang. Dalam semayang, Allahu Akbar, fikiran, ingatan, perbuatan bersambung dengan Allah. Siapa yang tak solat, hubungan dengan Allah terputus. Maka itulah asal-asal antara pengajaran yang kita boleh ambil pengajaran. Sama juga, siapa yang tak main kuliah, siapa yang tak dengar program ilmu, siapa yang tak tambah ilmu, siapa yang tak sudi untuk solat berjemaah, maka hubungannya dengan Allah terputus. Jangan sampai hubungan itu terputus tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan main malam ni, maka kita sedang menyambung kembali hubungan kita dengan Allah, nak bagi sentiasa reconnected every second, sentiasa bersambung setiap saat. Jangan sampai satu saat pun terputus. Sebab itulah tuan-tuan, sebab apa Allah takdirkan sembahyang subuh di awal pagi? Sebab apa Allah susun dan Allah syariatkan sembahyang subuh lepas kita bangun pagi? Siapa boleh jawab? Maka itulah tuan-tuan, ulama membahaskan rupanya antara tujuan Allah susun solat subuh di awal pagi, sebab bila kita tidur semalam, fikiran dah tak ingat Allah, ingatan dah tak ingat Allah, hati dah terputus. Bila semua terputus, bangun pagi, angkat takbir, sambung semula. Maksudnya hubungan cinta kita dengan Allah semalam dah terputus. Tidur semalam confirmnya. Abang semalam tidur sampai kat mana? Roh sampai mana? Ada yang tidur roh sampai Tesco, ada yang tidur roh sampai Pantai Merdeka. Ustaz Zul semalam roh sampai mana? InsyaAllah sampai syurga kot. Ustaz Zul dia maqam lain. Kan dia jumpa Nabi-Nabi punya. Kan dia Isra' macam ni, Isra' Mi'raj macam orang ni. Kan Ustaz. Dia nak ceritanya
kita tidur semalam terputus hubungan. Sebab itulah Allah syariatkan bila bangun pagi terputus ni, maka carilah Allah, sambung balik hubungan dengan solat subuh di awal pagi. Jadi tuan-tuan main malam ni, maka tuan-tuan bersambung balik. Tadi pergi kerja, siapa yang kerja tadi dah tak ingat Allah dah. Mungkin kita tak ingat Allah, terputus ni. Tiba-tiba mai balik program malam ni, ustaz duk berzikir, ustaz duk mengajar, ustaz duk berkongsi ilmu, tiba-tiba hati ni rasa ya Allah, rasa bahagia. So bersambung balik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hubungan ni sentiasa nak dikekalkan sehingga bila-bila, sehinggalah Allah menghantar Israel memutuskan hubungan roh dengan nyawa buat selama-lamanya. Saya minta maaf tuan-tuan andai kata ada kekurangan dan kecacatan sepanjang saya kongsikan segala mutiara ilmu malam ni. Mudah-mudahan sekali lagi asbab perkongsian itu Allah sudi mengampunkan dosa-dosa yang saya yang banyak ini dan juga dosa tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan bertemu dan bertemu lagi, kalau tidak di dunia, di syurga nanti insya-Allah. Sama-sama kita tutup dengan doa insya-Allah. Boleh ya? A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa dua ibu bapa kami. Kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi sejak kecil kami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, tambahkanlah kami dengan ilmu, kurniakanlah hati kami yang mampu mencintaimu, kurniakanlah kami cintamu, kurniakanlah kami cinta pada nabimu ya rabbal alamin. Kurniakanlah kami ilham para malaikat ya rabbal alamin. Ya Allah, didiklah nafsu kami ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah, suburkanlah jiwa kami ya Allah, peliharalah iman kami ya Allah, sambungkanlah hati kami kepadamu ya Allah, kekalkanlah kami dalam kasih sayang, kekalkanlah kami dalam keharmonian, kekalkanlah kami dalam jemaah ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih tuan-tuan, insyaallah doakan saya. Amin.